Muak dah dengar suara pengasas macam bingit je. Macam mana ni ada orang jalan? Amira Rosli atau nama sebenarnya Nur Amira Izzati Rosli, pelakon yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Memulakan kerjaya lakonan pada tahun 2011 menerusi drama Supermark. Kini Amira Rosli telah melakonkan kira-kira sebanyak 60 buah drama. Macam mana Mira masuk dalam industri ni, Mira mula belajar di Aswara. Lepas tu Mira grad diploma dan lepas tu Mira terus berlakon dan sampailah ke hari ni. Start daripada teater. Sepanjang berada dalam industri hiburan, apa agaknya kenangan manis yang Mira tidak dapat lupakan? Pengalaman manis Mira dapat merasa semuanya. Contohnya bila kita syuting tu kita dapat pergi dekat tempat yang orang tak pernah pergi. Kita dapat jadi karakter macam-macam. And then yang the best thing is Mira dapat mengenal diri sendiri dan Mira jadi kuat. Jadi public figure ni Mira macam wow, kuatnya aku sebenarnya. Kalau terima kecaman tu aku diam je. Saat transformasi dari pelakon tambahan ke pelakon utama, apa agaknya perasaan Mira ketika itu? Sejujurnya waktu Mira menjadi ekstra dulu, layanan tu macam sebelah mata je. Tapi sekarang ni bila kita dah berada di satu tempat yang platform kita sendiri dengan personality kita sendiri, orang lebih layan kita tu lebih elok daripada dulu. Mira pun tak tahu kenapa kena ada perbandingan kan. Tapi itulah, terima kasih kalau Mira dijadikan inspirasi dan apa yang penting dalam industri ni, dan kalau nak maintain disiplin yang pertama, dan jangan cepat melata, itu sahaja. Dan jangan suka kongsikan benda yang negatif di media sosial atau pada pihak ramai, sebab benda tu akan menjatuhkan kita juga. Hai semua penonton sinema, anda bersama dengan saya setiap minggu sebiasa. Saya Natasha Syamin dalam Sinema #ini Sinemaku. Baiklah, tadi di segmen pertama kita dah saksikan Amira Rosli menceritakan kisah beliau dalam perjalanannya menjadi seorang pelakon dan pengacara. Baiklah, kita ucapkan all the best to Amira Rosli dalam kariernya. Baiklah, kita nak ke segmen yang seterusnya, di mana Malaysia baru sahaja menyambut Hari Kebangsaannya yang ke-64. Dan pastinya semangat patriotisme tu ada di dalam jiwa anda dan termasuk saya sekali, di mana kita dapat saksikan banyaklah filem-filem, drama-drama berunsurkan patriotik ni. Dan Tasha tertanya-tanya, adakah anda juga ada perasaan patriotisme tu? Jadi kita jom saksikan dalam segmen Zoom In. Biarpun salinannya telah hilang, seruan merdeka arahan B.S. Rajens pada 1947 untuk Malayan Arts Production di Singapura akan sentiasa dikenang sebagai filem pertama mengenai kebangkitan semangat nasionalisme pasca pendudukan Jepun pada Perang Dunia Kedua. Sudah 74 tahun berlalu sejak filem lakonan Allahyarham Salih Gani, Rukiah Hanif dan Bakhtiar Effendi dengan judul Inggerisnya Cry of Freedom itu dihasilkan. Namun industri perfilman Malaysia dilihat masih ketandusan naskah berunsur patriotisme. Susulan sokongan ditawarkan kerajaan baru ini bagi menggalak penghasilan filem kenegaraan. Pengarah Izzuan Mokhtar percaya filem berupaya kembali memainkan peranannya bagi menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Kita kurangnya menghasilkan filem patriotisme ni paling utama sekali adalah kos lah. Ia memang melibatkan kos yang amat besar untuk menghasilkan filem-filem patriotisme ni. Sebab bila kita hasilkan filem period ni, kita perlu membuat set dan sebagainya. Jadi nak diharapkan dengan duit sendiri untuk buat satu filem tu dan mengharapkan pulangan di berpanggung, memang produser-produser tidak yakin untuk menghasilkan filem-filem patriotisme. Tapi dengan galakan kerajaan yang baru ni, saya amat berbesar hatilah kalau kerajaan banyak memberi support kan untuk industri filem selepas ni, perbanyakkan menghasilkan filem-filem patriotisme ni supaya kita dapat memberi kesedaran pada semua masyarakat. Sampai bila-bila orang boleh lihat naskah ni. Kalau kerajaan dapat membantu bagi menaikkan kualiti industri seni filem kita, saya rasa lepas ni banyak pengarah-pengarah yang lebih kreatif akan menghasilkan filem-filem berunsur patriotisme ni. Keupayaan filem sebagai medium menyemai jati diri bagi pelakon dan pengarah, kata Raven S, tidak perlu disangsikan. Saya memang bersetuju dengan filem boleh menjadi salah satu medium yang boleh menanam perasaan jati diri patriotik
patriotism di kalangan masyarakat. Kerana ia memberikan kita satu teladan dalam bentuk gambar. Dia boleh menunjukkan satu peristiwa yang berlaku berkaitan dengan unsur patriotism. Apabila kita tengok sebuah filem, kita rasa entertain, pelbagai emosi yang kita dapat kerana dia menerusi video. Begitulah semangat dan emosi patriotism yang mudah diserap dalam minda dan hati kita melalui filem. Antara filem judul tempatan, Bola-Bola adalah sebuah filem yang berunsur patriotism. Dia mengisahkan sukan permainan bola sepak dan kemenangan pasukan negara kita yang terdiri daripada ahli pasukan yang berbilang kaum. Ia juga mengutamakan kepentingan perpaduan kaum di dalam sukan. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. So, filem-filem seperti ini perlu dihasilkan lebih supaya generasi-generasi yang akan datang selalu mengingati dan mereka tidak tercicir. Melihat karya seni sebagai cara menyumbang kepada negara, Izwan mengakui sebagai pembikin filem, beliau ingin menghasilkan naskah yang membawa perjuangan pahlawan seperti Tok Gajah atau Dol Said misalnya ke layar perak. Dia seumpama macam kalau kita dapat menghasilkan satu filem kenegaraan ni ibarat sebagai satu sumbangan yang saya bagi pada kerajaan Malaysia kan, pada masyarakat. Ialah macam kita tengok kalau dari segi atlet ke semua, contoh dia orang pergi Olimpik, bawa balik pingat emas kan dan sebagainya. Tapi kalau macam seorang pengarah filem ni, kalau kita dapat menghasilkan sebuah filem yang bagus dan berkualiti, kita boleh bawa keluar filem tu, boleh dipandang di mata luar. Di situ juga kita dapat memberitahu pada dunia luar macam mana susah payahnya negara kita sebelum ni yang dijajah, macam mana kekuatannya. Orang kata pahlawan-pahlawan kita dulu mempertahankan tanah Melayu ni. Semua itu akan dapat memberi kesedaran pada masyarakat sekarang. Banyak sebenarnya. Kita ada Tok Gajah, Mat Kilau, Tang Hang Tuah, Datuk Bentara Luar dan Dol Said. Tapi untuk nak menggarap sesuatu filem tu memang akan mengambil masa yang lama lah, especially filem-filem yang berunsur period ni. Sebab saya perlu mengupas dan kita perlu mencari apa yang kita ketengahkan supaya memberi kesedaran pada orang ramai kan. Memilih sukan sebagai latar penceritaan bagi sebuah filem berunsur patriotisme, ini alasan Katir pula. Pilihan utama saya adalah sukan. Kerana saya sendiri nampak dalam sukan, semangat patriotism di kalangan masyarakat kita amat tinggi, tak kira bangsa dan agama. Setiap kali sokongan yang diberikan kepada pasukan negara sewaktu ditandingkan di peringkat antarabangsa, memang mengagumkan. Tak kisah kalah atau menang. Semangat yang diberikan, sokongan yang diberikan, memang saya rasa bangga sebagai seorang warga negara Malaysia. Selamat Hari Merdeka. Happy Independence Day kepada semua warga negara Malaysia. Filem pendek animasi Ejen Ali Misi, Juang dan The Mas Singa Malaysia, masing-masing terbitan Primewood Studio dan Wow Animation dan Astro merangkul kemenangan pada Anugerah Kandungan Asia 2021 yang berlangsung di Singapura baru ini. Ejen Ali Misi Juang memenangi kategori program televisyen kanak-kanak animasi 3D terbaik, manakala The Mas Singa Malaysia iaitu sebuah pertandingan nyanyian berkonsepkan misteri yang diadaptasi daripada sebuah program realiti Korea Selatan meraih trofi adaptasi format TV terbaik tidak berskrip. Anugerah Kandungan Asia 2021 merupakan acara yang mengiktiraf kandungan terbaik Asia termasuk daripada Singapura, Jepun dan India selain Malaysia. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada pemenang. Saya bercita-cita untuk menjadi pilot Air Force, tapi mungkin rezeki tak ada, belajar pun tak ke mana. Inilah seseorang dapat berhubung dengan menggunakan media bawah sedar. Lebih 3 dekad mengabdi diri pada dunia seni, pada usia 51 tahun, Rusdi Ramli berada dalam kelasnya yang tersendiri, baik kala menghidupkan watak seberat bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak misalnya, ataupun membuai audiens sebagai hero dengan momen roman yang dicetuskan. Kerap tampil akhir ini sebagai bapa, terbaru melalui drama Ali Alia di Astro Prima sejak 24 Ogos 2021. Pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik pada 2 festival filem Malaysia iaitu menerusi filem Waris Jari Hantu pada 2007 dan Tanda Putera pada 2014 ini jarang mengecewakan. Watak saya sebagai bapa di dalam Ali Alia ni berbeza dengan watak-watak bapa yang sebelum ni saya pegang, di mana lebih detailnya watak bapa di dalam Ali Alia. Watak bapa-bapa yang saya dapat sebelum ni, dia tak terlalu deep, dia tidak dikupas mendalam. Kebanyakannya layer atas saja. Apa yang lainnya di dalam Ali Alia lebih detail dari segi emosi bapa tu sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan kepada audiens ialah bagaimana perasaan bapa-bapa yang mempunyai anak mengalami sindrom autism ni. Bagaimana mereka menghadapinya, macam mana mereka menyelesaikan masalah
masalah dan kesukaran apa yang diorang alami. Semua itu bergantung kepada naskah yang saya dapat, naskah Ali Alia itu sendiri. Dikagumi kerana keupayaannya dalam menyelami watak, beliau merendah diri menjelaskan ia tidak berlaku hanya dalam semalaman. Pertama kali saya berlakon adalah bila saya diajak untuk melakonkan watak yang kecil di dalam filem Sumpah Masuri yang diarahkan oleh Allahyarham Datuk Jamil Sulong dan juga Datin Roslani Jamil. Waktu tu saya baru habis sekolah, jadi saya tak ada pengalaman, saya tidak ada kelas lakonan seperti pelakon-pelakon baru yang ada. Saya nervous, patutnya di dalam filem tu saya ada dialog yang patut keluarkan tapi saya tak dapat sebab terlalu nervous. Arwah Datuk Jamil Sulong berikan dialog saya kepada Dan Glamour, masa tu berlakon dengan dia juga. Itulah pengalaman saya, sebab tu saya faham macam mana pelakon-pelakon baru yang tak ada pengalaman tu bila menghadap dengan kamera. Saya faham, cuma kita perlu ada inisiatif sendiri untuk mempertingkatkan diri. Kalau tidak, kemungkinan besar saya tidak ada apa yang saya ada sekarang kalau tidak ada sifat inisiatif tu. Sebab proses pembelajaran itu harus berlaku atas diri sendiri sebenarnya. Kalau orang ajar pun kalau sendiri tak nak, dia tak jadi. Tiada jalan singkat buatnya walaupun dilahirkan dalam keluarga seni. Bapanya Allahyarham Ramli Ismail yang lebih dikenali sebagai Ramli Kecil adalah pelakon dan rakan seangkatan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Begitu juga ibunya Norlia Ghani, seorang pelakon popular. Pada saya bebanan sebab saya tidak pernah berbincang ataupun melakukan apa-apa latihan dengan mak saya. Walaupun mak saya dah pelakon yang lama, saya tak ada proses tu. Mak saya tak pernah ajar saya. Jadi apa yang saya dapat hari ini adalah atas usaha saya sendiri. Kenapa saya cakap bebanan? Sebab saya bukan membawa nama saya seorang. Saya terpaksa membawa nama mak saya sekali. Sebab kalau saya buat kesilapan ataupun apa-apa yang tanpa berfikir, orang tidak akan menyalahkan saya saja. Dia akan membabitkan mak saya juga. Jadi saya kena jaga benda tu untuk diri saya dan juga kerjaya mak saya. Jadi pada saya ada sedikit bebanan kat situ. Itu prinsip saya. Saya bawa nama mak dan bapa saya sekali. Sebab itu apa yang saya lalu, saya harus berfikir jauh. Begitu juga ibunya Norlia Ghani, seorang pelakon popular. Diberi nama Rusdi oleh Allahyarham P. Ramli bersempena Dr. Rusdi, judul filem arahan seniman agung itu pada 1970 yang juga tahunnya dilahirkan. Anak jati Ulu Kelang ini tidak pernah membayangkan sekiranya dia tidak menjadi anak seni. Saya pun tak tahu apa yang boleh jadi kalau saya bukan seorang pelakon, sebab transaksi daripada zaman sekolah ke kerja itu pada saya macam terlalu cepat. Saya pernah bekerja biasa, saya pernah menjual barang-barang elektrik, saya pernah bekerja di shopping mall. Itu bukan cita-cita saya. Betul-betulnya di zaman sekolah saya bercita-cita untuk menjadi pilot Air Force, tapi mungkin rezeki tak ada, belajar pun tak ke mana. Kebetulan rezeki daripada Allah tu melencongkan saya ke arah seni. Mungkin itulah takdir saya untuk menjadi seorang pelakon. Kalau bukan seorang pelakon, saya tak dapat fikir saya kerja apa. Mungkin bekerja-bekerja biasa je, sebab kelulusan saya tak berapa tinggi. Saya cuma kelulusan saya SPM saja. Jadi saya tak dapat fikirkan kerja apa. Alhamdulillah, Tuhan tu bawa saya ke arah seni untuk mencari rezeki. Alhamdulillah. Welcome back to Cinema. #ini Cinemaku bersama dengan saya lagi, Tasha. Okey, kepada anda semua, tadi kita dah saksikan beberapa info mengenai Rusdi Ramli, seorang pelakon yang cukup terkenal suatu ketika dahulu. Beliau kan banyak berlakon dalam filem-filem berunsurkan patriotik dan beliau merupakan seorang pelakon yang cukup baik. Jadi lepas ni kita harap dapat lagi lah tengok lakonan beliau dalam filem-filem berunsurkan patriotik ni kan. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya. Tasha nak bawa anda semua berlayar ke tahun 1912 di mana kita nak tengok filem Titanic yang dilakonkan oleh Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet. Jadi, jom kita ke segmen Cinema Baas. Filem Titanic merupakan sebuah filem yang memenangi anugerah filem terbaik di Anugerah Akademi 1997 yang diterbitkan oleh 20th Century Fox dan Paramount Pictures. Filem ini telah memenangi 11 anugerah akademi pada 23 Mac 1998. Filem ini menceritakan kisah benar tentang pelayaran sebuah kapal iaitu RMS Titanic yang telah tenggelam ketika pelayaran sulungnya pada tahun 1912.
Filem ini menggandingkan Leonardo DiCaprio sebagai Jack Dawson dan Kate Winslet sebagai Rose DeWitt Bukater melakonkan watak utama, dan filem ini telah mencecah kutipan box office USD 1.8 bilion seluruh dunia. Titanic menjadi filem yang paling mahal pada ketika itu apabila telah membelanjakan sekitar USD 285 juta. Kos untuk membina kapal Titanic pada tahun 1912 adalah sebanyak USD 7.5 juta bersamaan USD 120 hingga 150 juta pada tahun 1997. Kebanyakan rekaan kapal Titanic dalam filem ini dibuat dan dipantau oleh White Star Line, syarikat yang menghasilkan kapal Titanic yang sebenar. Bagi babak kapal Titanic di Lautan Atlantik, mungkin ramai yang menggandaikan ia menggunakan teknik CGI, namun tanggapan itu salah. Untuk babak tersebut, pihak produksi telah membeli sebuah tanah seluas 40 ekar di Mexico di mana sebuah tangki sedalam 90 kaki dan menampung 17 juta galon air telah dibina. Airnya pula diambil dari Lautan Pasifik dan set penggambaran dipasang pada bicu hidraulik supaya ia boleh dimiringkan sehingga 6 darjah mirip ombak laut. Dalam satu babak ketika Jack sedang melukis gambar Rose itu sebenarnya bukan tangan Leonardo DiCaprio tetapi adalah tangan James Cameron pengarahnya. Semua gambar dalam buku lakaran Jack dilukis oleh James Cameron. Kepingan kayu yang membantu Rose terapung selepas Titanic tenggelam adalah berdasarkan artifak sebenar yang tersimpan dalam Museum Maritime Atlantic di Halifax, Nova Scotia. Babak itu telah dilakonkan dalam tangki air sedalam 3 kaki dengan suhu 26 darjah Celsius. Bukan mudah untuk menghasilkan filem epik ini, namun hasilnya ternyata hebat dan membanggakan seluruh tenaga kru produksi dan Hollywood. Finas mengalu-alukan pelantikan yang berhormat Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia pada istiadat surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Menteri Persekutuan di Istana Negara pada 30 Ogos 2021. Selesai upacara, beliau yang menyertai Kabinet baru, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bergegas ke kementeriannya bagi memulai hari pertama tugasan dengan disambut Ketua Setiausaha Datuk Seri Muhammad Mentik. Perdana Menteri sebelum ini mengumumkan pelantikan 31 menteri termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri selepas mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Semangat patriotisme tetap membara pada sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada 31 Ogos lalu, walaupun berlangsung dalam suasana norma baru buat kali kedua ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Lagu Negaraku yang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang oleh 3 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM memulai sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-64 negara yang mengekalkan tema Malaysia Prihatin. Persembahan terbuka tanpa kehadiran penonton menyaksikan pematuhan ketat prosedur operasi standard atau SOP, antaranya membabitkan drumline Angkatan Tentera Malaysia, Kawat Senyap TLDM dan pertunjukan udara Tentera Udara Diraja Malaysia yang disiarkan secara langsung di TV dan dalam talian. Semarakkan semangat patriotisme, kibarkan jalur gemilang sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September kelak. Allahyarham Nordin Ahmad dan Latifah Omar, 2 nama besar dunia perfilman Melayu yang mengecapi era kegemilangannya bersama KT Keris Films, antara yang kembali menerusi 33 judul filem Melayu klasik di Astro Citra dan Astro Prima bermula September 2021. Kerjasama Astro dan pengedarnya di rantau Asia IE Entertainment yang berpengkalan di Singapura itu, termasuk di platform penseriman OTT Astro Go dan On Demand, adalah yang pertama selepas sedekad tidak dipertontonkan di mana-mana platform televisyen berbayar di Malaysia. Boleh diakses penonton di Malaysia dan Brunei. Hak pelesenan eksklusif itu merangkumi judul terbaik KT Keris Films antara tahun 1950-an hingga 1960-an, antaranya Pontianak
Anak Gua Musang, Sumpah Pontianak, Jula Juli Bintang 3, Tunang Pak Dukun, Dang Anum dan Cucu Datuk Merah. Asia TV Forum and Market atau ATF 2021 kembali termasuk secara maya menerusi ATF Online Plus bermula 1 Disember 2021 hingga 30 Jun 2022. Oleh itu, Finas menerusi bahagian pemasaran membuka penyertaan kepada penggiat industri kreatif tempatan bagi menyertai pasaran antarabangsa yang berlangsung di Singapura itu. Pendaftaran bagi penyertaan secara maya dibuka sehingga jam 5 petang 8 September 2021. Untuk maklumat lanjut, hubungi Zainuddin Aman atau Nur Hafiza Mat Nur atau Rashidah Busrau di talian 034104 1310 atau 1374 atau 1771 atau 1406. Anda boleh juga emailkan pertanyaan ke zainuddin@finas.my, nurhafiza@finas.my atau rashidah@finas.my. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Kali pertama saya buat filem dekat overseas lah. So experience semua memang yang baru bagi saya. Terkenal dengan watak antagonis, pelakon veteran Allahyarham Saleh Kamil dilahirkan pada 24 April 1924. Pelakon kelahiran Singapura ini mendapat pendidikan di Madrasatul Muktabian sebelum mula bekerja di Studio Jalan Ampas Singapura sebagai pemandu. Kemudian dia berjaya menjadi seorang pelakon dengan filem pertamanya, Patah Seribu. Beliau menerima watak berdialog pertamanya melalui filem Miskin pada tahun 1952 sebagai pelawak, diikuti filem Sedara memegang peranan jahat. Minatnya dalam dunia lakonan makin menyelah selepas berkenalan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kemudian Allahyarham Saleh Kamil muncul dalam filem Penghidupan arahan L. Krishnan. Walaupun sering diberi watak antagonis, jahat dan bengis, namun beliau juga pernah melakonkan watak baik dalam filem Lela Manja serta watak lawak dalam filem Tiga Abdul yang membawa watak Kasim Patalon, seorang peguam batu api yang berkomplot dengan Sadik Segaraga, lakonan Allahyarham Ahmad Nisfu. Selain berlakon, beliau turut menjadi tenaga pengajar babak pergaduhan kepada beberapa pelakon termasuk Jin Samsudin, Aziz Jaafar dan Ahmad Mahmud. Beliau telah mengembuskan nafas terakhirnya pada 4 Julai 1998 pada usia 74 tahun akibat sakit tua selepas 7 tahun menderita penyakit angin ahmar. Di malam, dia tidur di kanan kuda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Tasha dalam Sinema #IniSinimaku. Okey, tadi kita dah dengar fakta mengenai Allahyarham Saleh Kamil, di mana beliau cukup terkenal dengan watak-watak antagonisnya dalam filem-filem Melayu klasik. Okey, sekarang ni Tasha nak bawa anda ke segmen yang seterusnya, di mana minggu lepas kita dah put preview filem On Your Mark, dan sekarang ni kita nak bersama dengan pengarahnya pula untuk menceritakan pengalaman beliau dalam menghasilkan filem ini. Jadi, what we do now is 3, 2, 1, action. Roll it. Pas diperkenalkan melalui filem Woohoo, anak jati Batu Pahat Johor ini membuat debutnya di China pula pada pertengahan Jun lalu menerusi On Your Mark yang baru saja menamatkan penayangannya dengan meraih kutipan RM96 juta. Dipasarkan di China dengan judul The Great Dad atau Liao Bu Qi di Laoba yang diadaptasi daripada peristiwa sebenar ini menyentuh konflik emosi seorang bapa yang demi kasihnya terpaksa menghalang impian anak lelakinya yang berdepan sindrom buta daripada menjadi pelari maraton.
Santai bersama pengarah yang pada 2016 menebarkan semangat patriotisme buat Malaysia menerusi Ola Bola iaitu Chew Keng Guan. Kali pertama saya buat filem dekat overseas lah. So experience semua memang yang baru bagi saya. Sebab China dia punya market memang besar. Tak ada beza sama local je lah. Even local producer also, when we buat satu filem kan, we put all our passion. We just want to make the movie happen. I also want to thank Ola Bola as well. Sebab bila 2016 Ola Bola showing in Shanghai Film Festival. So the producer watch the movie. Dia memang suka sebab dia rasa Malaysian, the passion inside the movie, how the team, how we achieve our dream. That's why they've been touched by the movie. Jadi orang memang ada simple punya storyline. Sebab saya fikir kasih sayang daripada ibu bapa dalam keluarga Oriental Eastern kan selalu bila disebut ni memang beza dengan Western. Oleh itu saya ingin mengambil peluang ni untuk produce satu movie yang we can show our love. Sometimes especially the love from ayah kan lagi orang selalu lupa. We just use this storyline from ayah dan anak selalu ada misunderstanding dan perlu compromise. Saya harap audience juga dapat merasai positive energy dan spirit never give up. The main positive is I want to show the love from a very Oriental family. Bajet 40 juta renminbi atau sekitar RM28.69 juta memungkinkan Chew menjadikan produksi Cina ini tampak impresif. Antaranya menerusi babak akhir marathon dan penggunaan lebih 9,000 pelakon ekstranya. The marathon we spent about 8 days to shoot the marathon. You know, marathon is something really tough. Marathon just running everywhere. So dalam movie kan memang satu shot mungkin 10 saat tapi we need the whole day for the setup. Blok jalan, itu extra semua masuk, rehearsal. Once action shoot, dia lari kiri, lari ke kanan, habis 10 saat. You spend whole day. So it's quite tough. So total up we have about 9,000 plus extra total up. Some days about 2,000, some 500. So all together about 9,000 plus. And you need to check from wardrobe, makeup. So I remember for the start-up scene, the shot, our call time is 3 a.m. So they start getting everyone, block the road or the traffic come and set up everything. It's like a real marathon. That's something quite unique experience for me. Memanglah takutlah sebab ramai kan. Dia satu orang kena control semua. But I think it's good experience. I also hope what I learned from outside can bring back. We can try to improve some of the local experience as well. Menjalani penggambaran dalam suhu 0 darjah Celsius bukanlah satu-satunya cabaran dihadapinya. Sekala jerih, bagaimanapun bagai terbayar, memikirkan On Your Mark dapat dikongsi dengan audiens Malaysia sejak ia memulai tayangan di Astro First pada 26 Ogos 2021. Hajatnya mahu menyampaikan satu pesanan ini. Just don't give up. I think that's very, very important. Sometimes life is, we can't predict what will happen next. So I think positive and never give up. I fikir itu yang paling penting. So that's why life is like a marathon. The journey is long. You might very energetic at the beginning and slowly you might facing something you want to give up, feel lethargic, you want to stop. But you have to remember all your friends and family, they just will cheer you up along the journey at the roadside. So try your best. One day you will achieve your goal. Tahniah Chew Keng Guan kerana telah berjaya meraih kutipan sebanyak 96 juta ringgit, guys. Wow, amazing. 96 juta ringgit. Tasha nak 10,000 ke? Boleh tak? Gurau je. Okey, kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Chew Keng Guan kerana telah berjaya mengharumkan nama Malaysia, dan selepas ini kita harap ada banyak lagi karya-karya yang dapat dihasilkan oleh beliau untuk mengharumkan lagi nama Malaysia ni ke peringkat dunia. Mana tahu boleh jadi number 1 kan. Okey, sekarang ni kita nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk ke laman web Finas untuk mengetahui info-info yang lebih lanjut, iaitu di www.finas.gov.my, dan jangan lupa untuk ke Instagram dan Facebook Finas. Okey, kita dah pun berada di penghujung rancangan, dan sekarang ni Tasha nak pesan kepada anda semua untuk jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Lindung diri dan kita lindung semua. Okey, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat malam dan jumpa lagi. Bye.
Sebelum berpisah, kami siarkan lagu keluarga Malaysia, lirik ciptaan Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia, komposer oleh Jerry yang dinyanyikan oleh Ara Johari, Masya Mashita, Putra Muhammad dan Sufi Rashid. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan.